Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. Dan kali terakhir kita berjumpa, kita dah sampai kepada ayat 216 216. Dan Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan tajuk kutiba alaikumul qital, difardukan atas kamu perang, wa kuruhul lahum, sedangkan ia tidak disukai isi kamu. Wa asa, dan bimbang antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, memang kamu tak suka satu perkara, ia adalah baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, memang kamu suka satu perkara, wa huwa syarrul lakum, tapi ia adalah buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu, kamu tak tahu. Allah tahu, kamu tidak tahu. Jadi itu kita terakhir kita sampai adalah berkenaan dengan tajuk tersebut. Baik, hari ini kita akan sambung ayat yang seterusnya, 217 dan 218 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Baik. Telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim daripada Jundub bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW telah mengutuskan sekumpulan para sahabat baginda SAW untuk tugasan. Dia yang biasa berlaku, Rasulullah SAW utuskan mereka seorang demi seorang, sekumpulan kecil untuk tugasan-tugasan tertentu. Yang biasa kadang-kadang misi ni dia kata bukan semestinya Rasulullah keluar sama, tapi yang ini dipanggil dia. Kalau Rasulullah keluar sama dengan tentera berkenaan, dia panggil ghazwah. Kalau dia kata Rasulullah SAW tak keluar, dia panggil sariyah. Pasukan kecil Nabi hantar, satu pasukan kecil hantar untuk buat kerja tertentu, pergi ke mana-mana dan sebagainya, itu dipanggil sariyah. So jadi Nabi utuskan kumpulan tentera ini keluar, dan ini biasa berlaku. Dan baginda utuskan pada mereka ni Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi apabila keluar dia keluar untuk bertolak, telah menangis salah seorang di kalangan sahabat yang berada di situ, menangis subabah kepada Rasulullah SAW. Dia menangis, dia mengadu kepada Rasulullah SAW, dan dia ni lah. Lalu dia pun duduk tak keluar sama. Nanti kenapa tak keluar itu lepas kita baca. Lalu baginda hantar menggantikan tempat Subabah, itu Abdullah ibn Jahsh, dan Nabi tulis kepada satu surat, suruh dia keluar, bagi satu surat kepada dia. Dan baginda merintahkan dia jangan baca surat berkenaan sehinggalah dia sampai tempat sekian-sekian. Jadi kadang memang betul kita kata dalam perjalanan tadi, mungkin kalau awal dah tahu, mungkin ada orang tak nak keluar. Tapi bila tak tahu lagi, extend dahulu sampai dah keluar jauh, baru baca surat berkenaan. Okey, Nabi SAW suruh mereka keluar dahulu, kemudian sampai tempat sekian barulah baca. Dan baginda bersabda, dan arahkan mereka, janganlah kamu paksa sesiapa untuk bergerak bersama kamu di kalangan sahabat-sahabat kamu. Teman-teman kamu ni, kalau siapa tak nak gerak dia, jangan paksa dia.
Nabi SAW kata macam tu je pada mereka. Mungkin tugasan tersebut mungkin ada yang tak nak buat ke dan sebagainya. Nabi SAW bagi kebebasan pada mereka, jangan paksa. Dan apabila dalam surat berkenaan dibaca pada tempat yang sepatutnya, para sahabat tadi istirja' lah. Pasal keluar tak tahu nak buat apa, tapi disuruh keluar, pergi keluar. Dalam perjalanan berkenaan bila baca surat, diorang pun istirja', diorang pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi ayat pertama kita baik 216 kan berkenaan dengan suruh perang. Dekat sini tajuk dia ada kaitan dengan tajuk tersebut. Kerana bagi Nabi SAW perintahkan mereka untuk menyerang seseorang, satu kampung, dan dia Abu Ubaidah bin Jarrah bila dibaca surat berkenaan, dan dia kata apa? Sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Ya, li rasulillah wa rasulihi, dengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia tak adalah patah balik, tapi ketika awal tu mula istirja' dululah. Dan kalau kita ada persiapan mereka, keluar mereka tadi, mungkin kita kata biasa, tapi tidak tahu ke mana. Sampai perjalanan baru dapat tahu, kena pergi tugasan untuk membunuh. Ya. Jadi dia pun membaca surat berkenaan dan dia bagi tahu pada mereka tentang perkhabaran apa surat tu bagi tahu. Okey. Jadi kata dia baca surat berkenaan kepada mereka. Lalu dua orang lelaki di kalangan ramai-ramai tadi balik. Maksud dia tugasan ni akan berlaku pertempuran lah. Jadi siapa nak balik, balik. Dia balik. Ada di kalangan mereka dia balik. Dan memang arahan Nabi kata jangan paksa siapa yang tak nak pergi. Okey. Dan kekallah yang baki di kalangan mereka, dan mereka pun bertembung dengan Ibn al-Hadrami. Lalu mereka pun dapat berjaya bunuh Ibn al-Hadrami ni, di antara orang yang ni. Dan kerana zaman dahulu kadang-kadang arahan Nabi SAW untuk benda macam ni, kadang-kadang ada kabilah-kabilah yang menyekat perjalanan pergerakan Islam. Jadi Nabi SAW suruh para sahabat keluar. Dan memang kalau dia kata memang datang, mereka menentang dan sebagainya, Nabi SAW suruh supaya para sahabat lawan mereka. Walaupun kita kata peralatan tak cukup, persediaan tak sungguh-sungguh. Kalau persiapan ketika keluar tu dah bawa senjata berat, mesti orang semua tahu apa nak pergi mana. Tapi bila keluar tu dalam keadaan ringan, jadi diorang tak tahu. Sampai perjalanan baru baca surat tu, bila Nabi pesan kalau jangan paksa siapa yang tak nak ikut, tapi yang lain terus pergi. Dan mereka tak tahu bahawa hari berkenaan Rejab atau Jumadil awal, atau termasuk Jumadil awal ke belum lagi, kan? Dia dalam bulan apa, dia tak tahu bulan apa waktu tu, sama ada itu adalah Rejab atau bukan. Kan akhir Jumadil Tsani Rejab, kan? Jumadil Tsani atau Rejab. Dia tak tahu adakah pertempuran mereka dengan Ibn al-Hadrami itu di akhir bulan Jumadil Tsani ataupun dah masuk awal Rejab. Yang kena perjalanan zaman dulu bukan ada apa ada tengok tarikh jam kau pukul apa, tak ada. Diorang akan sentiasa berkata dalam keadaan apa, kita kata tidak dapat kepastian kecuali awal bulan betul, kan? Nampak bulan terang benderang, bulan nampak, kan? Kadang-kadang kata kalau tidak, kita tak tahu hujung tu daripada mana. Adakah daripada awal bulan atau akhir bulan. Pasal dia persamaan tu sama, gelap, kan? Mula akhir bulan gelap, awal bulan pun gelap. So nak tahu mana satu, tak tahu. Mungkin ada orang kata zaman dahulu para sahabat pandai tengok bintang. Tengok bintang untuk arah tuju, tapi untuk tahu tarikh dan sebagainya dengan tepat, tidak. Maka dengan para sahabat Nabi SAW, kebanyakan mereka orang Arab ni adalah kaum yang tak mengira dan bilang. Sedangkan ilmu falak ni perlu bilang, perlu calculation. Tu Nabi SAW bila kata pada para sahabat berkenaan dengan kita ini adalah kaum ummi, nahnu qaumun ummi, kita ni bangsa ummi, la naktub la nahsa, kita tak menulis, kita tak membilang. Lepas tu Nabi kata asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, bulan tu macam ni, macam ni, macam ni. Mana kadang-kadang 30, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Ni cara Nabi SAW terangkan bahawa bulan itu berdasar pada lihat. Ada nampak anak bulan, itulah anak bulan. Kalau tak ada, then tunggulah. Tak timbul tajuk mungkin perkiraan. Ini kalau kita kaitkan dengan tajuk masa Ramadan nanti, penentuan Ramadan sebenarnya ikut lihat saja. Tapi kita kan ada dua, ru'yah wal hisab. Sebenarnya kalau dikata kita ikut apa kerajaan arahkan, tak ada masalah. Kerana zaman para sahabat Nabi dahulu, memang kerajaan setempat mempunyai kuasa untuk benda tersebut. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, satu-satu cara sebab kenapa perbezaan hari berpuasa seseorang itu tidak menjadi masalah
adalah kerana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atau kata-kata dia kata macam inilah Nabi arahkan kami. Kena orang yang di Syam nampak bulan pada hari lain, mereka di Madinah puasa hari lain. Lalu bila orang yang datang jumpa dia, dia kata madaikah untuk korang apa yang kami lihat? Ibnu Abbas menyatakan beginilah Nabi ajarkan kami. So jadi bila benda tersebutlah menjadi dalil bahawa kita sebelah Thailand, sebelah Indonesia dekat-dekat, kalau boleh ikutkan, nampak anak bulan tu lebih kurang hampir, tapi tak diwajibkan kita ikut orang berkenaan, kecuali kerajaan kita kata kena ikut. Macam para sahabat juga, bila kata ada seorang kata nampak anak bulan, Nabi kata dengan para sahabat berpuasalah, baru mereka mula puasa. Mereka bukannya hanya terima saja perkhabaran tadi, tapi dengan arahan, maka diorang buat. Jadi memang tak ada hisap itu tak dibuat. Zaman kita sekarang dibuat ru'yah dan hisap. Jadi kita kata benda tu kadang-kadang menyebabkan complication sebenarnya. Ada orang dia extend lagi, dia kata kalau tak nampak anak bulan sekarang, sebenarnya anak bulan di belakang awan. Jadi kalau kita punya hari sepatutnya hari pertama tadi. Jadi kita punya Lailatul Qadar pun beralih juga. Itu masalah dia. Yang masalah sering berlaku kat situ. Masalah awal bulan tu dah start ke belum, dan dia akan beri kesan kepada tajuk adakah telah macam contoh macam hari 21 ke 23, 21 ke 22 ke 20. Yang tu main peranan. Jadi orang pun nak buat bangun malam ke tak nak ni, punya kedekut kan. Nak bangun malam ke tidak, bangun jelas 10 akhir tu kan. Bangun 10 pun tak apa. Ini nak pilih hari ganjil atau ya ke tidak. Dan sekali tak buat langsung. Okey. Jadi sebenarnya itu masalah kita kan. Dia pasal dia fikir. Sedangkan bila Nabi SAW sabda dalam hadis yang saya berkata, sumu li ru'yatih wafturu li ru'yatih. Berpuasalah kamu kerana melihatnya, itu dah anak bulan. Wafturu, dan berbukalah, berhentilah berpuasa li ru'yatih, kerana melihat anak bulan juga. Puasa kerana lihat, berhenti puasa pun kerana lihat. Fa in ghamma alaikum, kalau datang tutup awan dekat atas kamu, mana kamu tak nampak awan banyak sangat, fa akmilul iddata as-salasin, sempurnakan bilangan kepada 30. Okey, maksud dia kalau dia kata anak bulan tu ada belakang tu tapi awan tutup, maksud dia maka sempurnakanlah bilangan 30. Nabi tak kata pergi tengok juga, cari sampai nampak sebenarnya. Tapi lah pasal fatwa zaman sekarang kata nak cari juga dan terpulanglah. Tapi sebenarnya asas memang kalau kita nampak, dia sini tahu bulan tu punya kawasan yang kata mula-mula nampak anak bulan tu kan, dia garisan kecil je, biasan cahaya matahari sikit je ujung tu. Kalau kita nampak, orang sini tak nampak, dia bumi bulat kan. Kalau kita, orang sini nampak, orang sini takkan nampak. Orang sini nampak, orang sini tak nampak. Dia macam tu kedudukan angle dia. Macam kau sebut macam ni kan. Okey, abang nampak tu gini, nampak akak nampak. Macam itulah keadaan anak bulan tadi. Siapa sini nampak, orang sini tak nampak sebenarnya. Pasal pening kepala, apa sebab tak nampak anak bulan? Adakah kita kena lanat dan sebagainya kan? Tak ada kan, memang tak ada. Dia satu angle nampak, lain tak nampak. So kalau tak nampak ataupun ada awan, dan sempurnakan 30. Tak ada habis hilanglah fadilat Ramadan. Tak hilang langsung. Jangan takut kan, tak usah bimbang. Tapi kita ni pasal overthinking, kita bimbang. Bila kita, kalau macam tu sebenarnya Saudi dah 21, kita baru 20 tak cukup ni. Ini salah kita, kerana salah berfikir. Arahan Nabi jelas, nampak puasa, tak nampak sudah. Jadi para sahabat tadi yang dalam kisah tadi, mereka keluar untuk tugasan berkenaan, dan memang mereka tak nampak anak bulan kan. Kita akhir bulan dengan awal bulan sama, gelap. Sehingga mereka tak tahu adakah mereka bertempur dengan musuh itu dalam akhir Jumadil Tsani ataupun dalam awal Rajab. Jadi dia orang tak tahu mana satu. Lalu faqala al-musyrikun, berkata orang musyrik pada orang Islam, kata qataltum fi syahril haram, korang berperang ke bulan haram. Mana korang, ini benda besar. Nanti kita kata dulu, orang-orang musyrikin mereka mengagungkan bulan-bulan haram ni. Bahkan hatta kabilah yang suka rompak orang pun, kabilah Mudhar contohnya, mereka akan berhenti rompak orang pada bulan Rajab. Bukan Muharram, Rajab. Bahkan kedudukan Rajab ni, dan bahkan dahulunya ada kisah, nanti kita akan sampai nanti, macam mana diorang dahulu suka tangguhkan bulan, kedepankan bulan, pasal nak pergi buat apa mereka nak buat. Kata macam nak serang kampung ni, okey, bulan ni sepatutnya Rajab, kita dialihkan. Sampai kan bulan tu ikut suka hati diorang. Sehinggalah Nabi SAW bila nak terangkan Rajab tu bulan mana, dia berkata Rajab Mudhar. Rajab ikut Mudhar, kabilah Mudhar yang jahat tu ikut orang Rajab Mudhar. Manakala bukan Rajab orang ni mungkin tak kena. Rajab yang betul Rajab dia, sedang agungkan bulan Rajab.
Membesarkan bulan Rajab. Bagi bulan Rajab dia tak rompak orang. Jadi bulan lain dia buat kerja macam tu. Tu yang ada sahabat Nabi SAW zaman dahulu, rombongan datang jumpa Rasulullah SAW dari jauh. Ada di kalangan mereka contoh macam Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais dalam hadis Bukhari Muslim. Dia jumpa Rasulullah SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, inna la na'tika illa fi syahril haram." Kami tak ada jumpa engkau kecuali dalam bulan haram saja. Wa bainana wa bainakum mudhar. Di antara kami engkau ni ada kabilah mudhar. Mana kami tak boleh datang pada engkau kecuali bulan haram je. Pasal di antara kami dengan engkau ada kabilah mudhar. Yang kalau diintas dia kan serang. Lintas je tepi kampung dia. Gangster sungguhlah. Bahkan di antara kabilah yang terakhir masuk Islam. Kabilah mudhar. Antara kabilah terakhir masuk Islam, Ghatafan, Hawazin, dan juga Mudhar lah terkenal antara yang terakhir masuk Islam. So, jadi memang diorang anggap berperang dalam bulan haram itu adalah besar. Dan ini juga ada kaitan dengan tajuk masalah apakah kedudukan orang-orang zaman berkenaan punya fahaman. Kerana mereka mengagungkan bulan haram tadi berdasar kepada wahyu Allah. Sebab bulan haram ni ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah nyatakan sungguh bulan ada surah Ta'ala adalah 12 bulan. Pada hari dijadikan langit dan bumi. Di antaranya ada 12 bulan, ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Mana 4 bulan haram. Ini disebut dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. Allah nyatakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ini bilangan bulan Surah Ta'ala adalah 12 bulan pada hari diciptakan langit dan bumi. 36 At-Taubah. Minha, di antara 12 bulan tadi, arba'atun hurum, 4 bulan haram. So jadi kalau dia kata Quraisy, orang jahiliah, Arab jahiliah dahulu, mereka mengagungkan sembah berhala, tapi mengagungkan bulan haram, pastinya itu adalah ajaran daripada para anbiya. Bukannya ajaran mereka sendiri. Maksudnya bulan haram tu ada wujud mana berhala bagi tahu? Tak. Maksudnya ada bulan haram si mereka tadi, mereka tak berperang dalam bulan haram kerana berdosa, mereka anggap berdosa dan sebagainya. Bukan kepada berhala, tapi kepada apa? Kepada Allah Ta'ala. Mereka tu digelar mereka ni musyrik. Kerana menyekutukan, kenal Allah, tahu Allah, tapi sekutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Itu kena faham. Ini konteks kisah ini. Jangan sampai kita salah faham. Kita kata, diorang ni agama Hanif. Siapa tahu bila kita ceritakan berkenaan mak Nabi kan, atau bapa Nabi, ada orang kata, ini kan agama Hanif. So, kita agama Hanif mananya? Kan? Pasal mereka ni, mereka tahu Allah, tapi mereka sembah selain Allah Ta'ala. Ada berhala untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Pengadilan dengan depan berhala. Itu dibuat oleh kita kata atuk nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata, dan itu tidak mengaibkan. Yang salah faham di kalangan masyarakat kita adalah kalau Nabi SAW ni Nabi, maka mak bapak dia mesti selamat, mesti tak boleh jadi ahli neraka, mesti tak boleh sebab dia Nabi. Sedangkan kita tahu bahawa kekufuran di kalangan keluarga para anbiya tidak mengaibkan apa-apa. Kalau masalah akhlak, ya, masalah contoh macam berzina, itu tak boleh. Benda berkenaan dibersihkan, Allah Ta'ala jaga. Buruk mana meskipun perangai apa bapa saudara Nabi dan sebagainya menentang Nabi SAW, benda-benda yang ini kita akan buat. Dijaga keturunan mereka daripada perkara-perkara macam ni. Mana benda-benda yang kerosakan akhlak takkan ada. Tapi kekufuran tinggal agama lawan Tuhan ada. Benda tu bukan pelik, bahkan bukan menjadi aib, tidak merosakkan kedudukan Nabi tadi. Yang salah bila ada orang kata takkanlah, takkanlah tu, takkanlah tak selamat kan, dia mulia, takkanlah orang lain tu. Jadi pasal timbul di kalangan orang-orang ni, pasal dia kata takkanlah Abu Sufyan yang lah, ayat dia Abu Sufyan yang lawan Nabi masuk syurga, Abu Talib yang tolong Nabi masuk neraka. Dia kata takkan kot apa benda ni, ini adalah aturan Allah kan. Kita kata benda berkenaan Allah Ta'ala punya aturan, bukan aturan kita. Dan bahkan setiap manusia tadi pilihan dia yang menentukan masalah dia duduk di mana. Bukannya masalah Allah Ta'ala tak paksa pun, Allah Ta'ala bagi environment, Allah Ta'ala ilhamkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia kejahatan dan ketakwaan dia. Tapi masalah dia ikut ke tidak, itu benda lain. Ini kena faham tau, masalah taklif kita ni jadi manusia ada dosa pahala sebab pilihan Allah Ta'ala beri pada kita. Lain tak ada benda. Kita ada mata, kucing ada mata, tapi kucing tak berdosa. Dan kalau kucing intai kita kucing tak berdosa.
Jangan cocok mata kucing tu. Kan hukum bunuh ke? Kan? Dia curi makanan, tak ada kan potong kaki kan? Kan? Kucing tu curi ikan buat lari, ikan mahal. Potong kaki kucing. Mana ada, kan? Itu adalah benda yang salah. Kita ada, kerana manusia ni tidak faham pasal asas dia mana mendengar kan, telinga. Kita dengar dan sebagainya, tapi cicak mendengar. Cicak dia suruh bunuh lah, tapi masalah mendengar dia tadi bukan dia berdosa. Kan dia dosa kerana mendengar umpatan orang. Tiap malam kan kita mengumpat, yang paling dekat dengan cicak lah. Lepas tu dia pun tersokong, kan? Kau tahu betul saya sekian. Ya ke? Di belakang tersokong. Okay, itu masalah lain. Binatang tidak berdosa sebab tak ada pilihan. Kita ni ada pilihan. Sebab itu kita berdosa. Dan sebab itu kita tak boleh kata macam adakah kenapalah orang tu dah dilahirkan dalam keluarga non-Muslim, jadi nak buat macam mana? Itu bukan alasan. Maka setiap manusia yang diberikan akal ada taklif. Apatah lagi pada zaman kita sekarang ni, nama Islam tu tersebar. Kan dengan dia apa, bukan infamous dijadikan terkenal dengan sebab peristiwa-peristiwa tertentu. Contoh macam 9/11, Taliban, kan, Iraq dan sebagainya, kan nampak diperkenalkan nama Islam dengan tanpa nak disengaja, kan. Orang Islam duduk diam je, tapi nama tu digembar-gemburkan, dibesar-besarkan. Asobia. Fobia, Islamifobia. Tak tahu dah habis ni laik tukar pula Korea pula kot. Dia cerita Inggeris gitu. Dan Hollywood dia tukar. Lepas tu Islam. Sekarang ni tukar Korea je. Yang jahat Korea, yang bawa apa teknologi curi ini Korea, semua Korea. Dia tak ada kerja lain macam tu. Dia kerja dia apa, programkan. Orang ramai pun tengok cerita, percaya. Jaga bab ni, anak-anak kita tengok televisyen sampai kan nanti percaya benda tu. Saya ingat saya jumpa budak sekolah rendah lah, ada kelas dengan orang. Budak ni percaya alien tu ada. Aduh ustaz, mak saya kata ada. Pandang budak ni kena juga kan, dengan mak kau saya kena, kan. Saya kata mana ada. Dia buka apa website dia, saya tunjuk cakap tunjuk semua gambar, semua tipu. Ini semua ni tipu, benda kelentong. Ada ustaz, ada. Tak ada, cakap ada. Dia percaya betul, percaya sungguh-sungguh sebab tengok filem lah. Mak kau tak jaga kan. Tu sebab kenapa dia tulis ini, sebab anda tak boleh saman syarikat filem berkenaan, tak boleh saman kerajaan bila filem tu ditayangkan. Sebab ada PG-14, PG-13, PG-18, 18XX dan sebagainya, kan. Semua tadi pasal nak bagi tahu kena sekian, benda ni ada kandungan apa. Dia kandungan apa dan tu, kan, macam tu tak boleh saman. Tu cerita dia. Benda tu bukan untuk bagi tahu pada tuan-tuan sekalian untuk jaga anak-anak, tak. Benda tu untuk lepaskan syarikat filem tadi dan juga kerajaan yang menapis badan penafis filem tadi daripada disaman. Pasal di sana dia mereka syarikat kandungan barang, kita beli barang kan, sini kan, isi kandungan, tak tahu kandungan tu apa. Dia boleh menyebabkan orang tersebut disaman tau, kerana barang atau kandungan dalam dia tu tak betul. Apa kandungan dalam tersebut yang tidak dapat dipastikan, dia akan menyebabkan orang tersebut boleh disaman. Apa ni kandungan dalam. Contoh macam tuan-tuan tengok tak apa, yang bila beli apple pie daripada McDonald, dia tulis bawah tu apa? Dia tulis feeling is hot. Tahu tak kenapa? Sebab ada orang makan lecur lidah, saman McDonald. Jadi dia tulis siap apa kandungan dalam, apa siap dalam. Itu saja. PG-14, PG-13 dan sebagainya, 18XX sampai PG, 18SG sebagainya, kan, ganas dan sebagainya. Itu untuk melepaskan tanggungjawab orang-orang berkenaan. Anda bertanggungjawab untuk jaga anak anda. Yang kata macam tu, tapi saya tahu diorang boleh siarkan. Tak, anda jaga benda berkenaan, diorang lepaskan tanggungjawab. Kalau diorang tak tulis benda tu, anda boleh saman. Tahu tak boleh saman? Tak tahu boleh saman, menang pula tu. Dan boleh menang. Tapi bila dia tulis depan tu PG, berapa? Maksud dia kalau budak tu tengok, anda tak kawal, anda salah. Pasal kami dia bagi tahu barang tu dalam tu ada apa. Dalam filem tu ada apa, dia cakap orang lah. Jadi memang asas dia, kita kata dalam Islam ni, itu keadaan dia, memang tanggungjawab. So jadi bila disebut tentang orang-orang Quraisy dahulu atau orang-orang musyrikin dahulu, mereka mengetahui tentang bulan haram. Ini maklumat bukan datang daripada idea mereka sendiri, bahkan ia adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala.
Memang pasti semua para anbiya mengajarkan kepada kaum mereka tentang perkara ini. Sebab itu kita kata orang-orang jahiliah zaman dahulu, dengan jahat mereka dan sebagainya sebab berhala, tapi mereka tahu tentang bulan haram. Jadi musyrikin Mekah, orang musyrikin ni, ketika mana berlaku pertempuran di antara Sariyah, kumpulan tentera yang Nabi hantar tadi, yang dalam persiapan yang tak cukup, siapa nak balik, tapi mereka berjaya dan dapat bunuh orang yang Nabi suruh serang. Lalu mereka tak tahu bulan apakah mereka berperang, datang tentang perkara ini. Itu mereka, orang musyrikin berkata, qataltum fi syahril haram, kamu membunuh dalam bulan haram, Jadi situ timbulnya tajuk ini. Maka Allah Ta'ala pun turunkan, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya pada wahai Muhammad mengenai bulan haram, qitalin fih, tentang apa? Tentang pembunuhan atau peperangan, fihi, di dalamnya. Qul, katakanlah hai Muhammad, qitalun fihi kabir, membunuh atau berperang dalamnya adalah besar. Ini kalau kita balik pada ayat yang sebelum ini, Allah Ta'ala nyatakan contoh macam itu berperang di tanah haram. Yang ayat dalam yang sebelum ni, yang kita dah ambil itu dalam ayat yang ke yang kita ambil itu dalam ayat yang ke 19 start, kisah dia daripada 190 sampai 195. Dekat situ ada hint sikit, itu ayat 194. Itu kita dah lepas ayat ni sebenarnya. Di mana Allah Ta'ala nyatakan, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka, bunuhlah mereka di mana kamu jumpai mereka, dan halaulah mereka sebagaimana mereka halau kamu. Wal fitnatu, tapi fitnah itu, peperangan itu, kufur itu, asyad min qatl, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan Allah kata, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Yang kamu perangi mereka di Masjidil Haram, di sisi Masjidil Haram, sehinggalah mereka perangi kamu di sisi Masjidil Haram. Maksudnya kat situ sebut berkenaan dengan tempat yang diharamkan peperangan. Ya, Allah Ta'ala tak benarkan sepatutnya. Dan bahkan tapi betul Allah Ta'ala sebut dalam surah, dalam ayat yang berikutnya 194, asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Mana bulan haram tu dengan bulan haram. Dan juga perkara-perkara dia, pengharaman Allah Ta'ala ni ada pembalasan dia. Ada benda yang timbal balik dia. Ya, Allah Ta'ala kata, famani atada alaikum, masa siapa melampau ke atas kamu, fa'tadu alaihi mithla ma atada alaikum, melampau balik pada mereka sebagaimana mereka melampau pada kamu. Tapi kat situ ditumpukan lebih kepada berkenaan tempat. Di dalam ayat sekarang kita baca ada berkenaan dengan apa? Masa. Memang Nabi kata, Allah Ta'ala kata, Rasul Nabi kata, qul qitalun fihi kabir, katakan hai Muhammad, qitalun fihi kabir, berperangan padanya adalah besar. Mana dosa besar. Pasal bulan haram yang telah haramkan, langgar benda yang telah haramkan, actually besarlah. Tak kira keadaan mana sekalipun, tidak akan menjadi boleh, tidak akan dibolehkan untuk melanggar sebarang perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan larangan Allah Ta'ala ni, kita kata tak ada siapa boleh langgar. Tidak para nabi, tidak para ulama', tidak para wali, tidak ada siapa. Bahkan hanya boleh dibuat benda berkenaan kalau Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala benarkan. Contoh macam dalam keadaan darah, bila Nabi kata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengatakan la ilallah wa anna Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah. Mereka menyaksikan Tuhan bukan Allah dan juga Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, menunaikan solat dan juga bayar zakat. Fa in fa'alu dzalika, mereka buat perkara berkenaan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah pertahankan daripada aku darah mereka dan juga harta mereka. Wa hisabuhum Allah, dan juga kalau mereka hisab pengiraan amal mereka pada Allah, terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau mereka tipu itu saja lain, tapi mereka buat syahadah, 2 kalimah syahadah, kemudian mereka solat, mereka zakat, dan hisab mereka terpulang pada Allah Ta'ala. Mana darah mereka dan juga harta mereka haram disentuh, tak boleh sentuh. Tak kira apakah nama, tak boleh ambil. Bukan atas nama kita kata kerana kita pemimpin, dia rakyat, kita boleh ambil suka hati, tak boleh. Haram sama sekali, tak pernah jadi halal.
Tu Nabi kata mereka protect daripada aku ni benda berkenaan. Hatta berkenaan daripada Nabi sendiri pun tak boleh. Pasal tu kenapa kita kata Musa AS marah ketika mana Khidir bunuh budak berkenaan. Pasal dia kata tak pernah jadi halal. Darah seorang yang tanpa kesalahan, tanpa sebab, takkan jadi halal hanya kerana kita dapat vision dan sebagainya. Tapi oleh kerana itu adalah wahyu. Kerana wahyu boleh membatalkan wahyu ataupun kita menasahkan wahyu. Macam wahyu mengharamkan, yang menghalalkan juga adalah wahyu. Bukannya datang dengan ilham. Sebab bila ada orang kata macam Khidir ni ada dah bukan Nabi, kerana dia dapat ilmu dari Allah Ta'ala. Tapi soalan sekarang, kalau dia bukan itu, maksudnya everybody boleh dapat. Clarification tak tahu datang mana, tapi semua orang boleh dapat. Zaman sekarang ni pun kita bunuh orang yang tanpa sebab. Kenapa? Sebab wali ternampak. Ada wali nampak sekian, kita pun bunuh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab sekian. Kalau tak boleh, maka tak serupa macam Khidir. Khidir punya ilmu boleh halalkan yang haram, rosakkan harta benda orang, just because of the vision. Kan vision, dia diberitahu Allah Ta'ala apa patut buat, dia buat. Kapal nak kena curi, nak kena rampas, dia pecahkan. So raja tak jadi nak ambil pasal kapal tu cacat, rosak. Lepas tu budak tu akan menyebabkan bapak dengan mak dia kufur, maka dia bunuh budak tu berkenaan. Nampak mana? Wahyu Allah. Tapi orang kita beria nak ilmu gaib ni kan, ilmu ilham ni, sibuk berkenaan ilmu ilham ni sampai beria masuk inilah amal zikir sekian lah, lepas tu pejam mata, tak nampak-nampak, buat benda lain pula. Ikut guru ni tak jadi, ikut guru satu lagi. Tak ikut guru ni, ikut guru ni. Habis. Buang masa. Buang masa. Takwa tidak ada, ketakutan Allah Ta'ala tidak ada, dan juga tak menambah pun kepada diri dia iman. Tapi sibuklah dengan sebab nak mendapatkan kehebatan di muka bumi ini. Yang dikatakan oleh orang sebagai wali, kenal Tuhan dan sebagainya. Arif billah Ini arif billah. Ni masalah dia, masyarakat kita ada idea macam ni. Okey. Jadi Nabi kata kul qitalun fi kabir. Katakanlah pembunuhan dalam 4 bulan berkenaan adalah haram, besar, dosa besar. Tapi namun begitu, wasaddun an sabilillah, menyekat dari jalan Allah Ta'ala. Menyekat dari jalan Allah Ta'ala, dari jalan Allah Ta'ala untuk berdakwah, untuk kita kata menyampaikan Islam, untuk membaiki masyarakat, disekat. Wa kufrun bihi, dan kufur terhadap Allah Ta'ala. Wal masjidil haram, dan masjidil haram tu, wa ikhraju ahli minhu akbar indallah, dan mengusir penghuni-penghuni dia daripadanya adalah lebih besar. Akbaru indallah, lebih besar. Mana berperang dan bulan haram tu besar, tapi kufur dengan Allah Ta'ala, menyekat jalan Allah Ta'ala, menghalau orang dari Masjidil Haram tadi, merosakkan Masjidil Haram tu dengan berbagai benda-benda lain, berhala dan sebagainya, dan menghalang orang daripada yang sepatutnya duduk dalam Masjidil Haram tadi untuk ibadat, kita sekat. Akbaru indallah, lebih besar di sisi Allah Ta'ala, lebih besar Allah Ta'ala. Ini jangan pula kaitkan dengan saya sekarang ni nak masuk Masjidil Haram tak berjaya. Sebab apa? Pintu tersebut telah disekat oleh polis kerajaan Saudi. Dia orang tutup pintu tu sebab kawasan tawaf dah kecil. Jadi orang biasa suka lepas bila azan baru nak datang. Lepas tu nak masuk terus dalam depan Kaabah nak semayang. Jadi dia bukan tutup, dia bagi pintu kecil supaya orang tu pusing detour jauh sikit. Jadi dia akan penuhkan kawasan lain. Jadi wanita pergi sini, jadi bila lelaki mana ada orang tu bini saya. tak boleh, bini saya tak boleh. Dia bagi orang kuat semayang tempat lain. Jadi pada orang tu nak semayang dengan bini dia juga, kan? Kat rumah tak nak berjemaah. Dekat sana berialah, you and I, we not separated away, kan? Cannot be divide, dia kata. Ini buruk nanti, ada bad omen, Ni yang bad omen dia datang daripada kerajaan Saudi je, polis tak bagi lintas, dia tutup jalan. Sebenarnya dia tak bagi jalan. Sebab apa? Kalau kat sana crowd dia, perempuan tu masuk tengah-tengah. Dan jadi lelaki masuk ke kawasan perempuan. Kawasan tu khas untuk perempuan saja. Contoh macam bawah basement tu, dia tak perempuan je, datang lelaki tonggok kat situ juga. Dan dia lain ke? Kan? Jantan duduk kat tempat lain, dia akan jumpa lah balik. Tengok nampak tiang ni, jumpa balik. Atau rak kasut nombor berapa, jumpa balik. Lepas tu bini tak faham bahasa Arab, 23 tu macam mana rupa dia 23. Masalah juga, kan? Tapi anyway, benda berkenaan bukan sekat. Dia nak detour je sementara. Relax lah. Ini telah menyekat kami daripada solat, ini ayat Quran dikena pada mereka. Tak kena, kan? Satu. Kedua, gatal datang lewat, siapa suruh? Kalau siapa nak dah masuk dadam, silalah datang awal sikit, sejam sebelum ke. Ni dah azan, nak qomat dah baru datang. Lepas tu, apa pasal dah tutup pintu Masalah betul, kan? Dia ada timing lah. Datang sebelum saja, duduk dalam terus keluar. Serius, tak ada siapa kacau. Keluar, lepas tu masuk time yang salah, ada jalan laluan kita tu tak jumpa lah.
Slipper letak mana pun tak jumpa. Ebo letak slipper. Saya tergelak sana, nak masuk balik ambil slipper pun payah. Jadi benda tu berkenaan adalah untuk apa? Untuk mengelakkan kesesakan. Pintu besar tu kalau boleh masuk semua, orang masuk. Lalu berserak tengah-tengah tu. Last sekali tengah komat kan tak ada tanda sujud. Macam mana? Itu sebab cara mereka alihkan. Itu je. Bukan sekat. Itu kena jaga sikit lah. Kerana yang berlaku pada perkara ni, mana mengeluarkan orang yang di Masjidil Haram tadi adalah orang-orang yang kita tu macam adalah musyrikin buat. Tak benarkan orang untuk menyembah Allah Ta'ala, tapi untuk berhala tak apa. Itu mana benda berkenaan lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnah, dan fitnah itu akbaru minal qatl. Dalam ayat 191 itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang ini wal fitnatu akbaru minal qatl. Apa ni fitnah ni? Tuduh orang tanpa bukti. Awak tuduh saya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Betul? Fitnah ni maksud dia kufur. Bukan maksud dia tuduh orang tanpa bukti. Orang Melayu kita je terjemahkan fitnah itu dengan tuduh orang tanpa bukti. Kalau dia kata tuduh orang tanpa bukti, panggil tohmah. Tohmah kan? Atau ittiham. Maksudnya kita menuduh orang, ittiham atau tohmah. Adapun yang ini tidak. Fitnah tu tak maksud itu. Saya tak faham macam maksudnya itu. Orang Melayu kita fitnah tu maksudnya tuduh orang tanpa bukti. Mana benda berkenaan orang tak buat, kita tuduh dia. Maka itu adalah fitnah. Untuk orang tu itu ujian. Pasal orang tuduh tanpa bukti. Ujian. Fitnah, ujian betul. Fitnah, bala betul datang. Fitnah ni dalam ni kufur. Ini kufur. Dia jangan pakai tak. Dia pasti kalau kena tuduh kat orang bukan ke, awak ambil duit saya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan buat macam tu. Orang Melayu kita suka macam tu. Benda lain cakap, lain dia baca. Kan? Tu orang suruh belajar bahasa Arab tak mau. Kan? Belajar tafsir lari. Lepas tu bila terjemah Quran salah. Lepas tu ustaz saya tak ajar ni, ustaz saya kata apa? Ustaz awak masalah juga. Kan? Ni masalah tak boleh, pasal lafaz fitnah itu tak pernah diterjemahkan dengan maksud tuduh orang tanpa bukti. Melemparkan tuduhan pada orang. Tak pernah. Orang Melayu kita ya suka pakai kalimah berkenaan. Sedangkan fitnah dalam ayat ini dan juga ayat 191 kita dah lepas dulu, ia datang dengan pengertian kufur. Kekufuran. Bukannya berkenaan dengan tajuk tuduh orang tanpa bukti. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Itu kan maksud, tak ada datang dengan maksud ni. Mana ittiham, tohmah ya. Mentohmah orang, ya. Dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka pun ada sebut benda tu. Tohmah. Tuduh orang menuduh seseorang dengan benda yang tak ada, maka itu panggil tohmah. Bukan dipanggil fitnah. Ingat, jangan buat dah kerja macam tu. Jumpa orang dia, ini menuduh orang tanpa bukti. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan buat dah. Dah belajar dah kan? Jangan buat dah. Okey. Jadi benda ni ada kena faham. Pengertian perkataan sebut bukan maksud itu. Lain dimaksudkan, lain difaham. Faham Okey. Wal fitnatu akbar minal qatl, dan juga fitnah itu, kekufuran itu lebih besar daripada pembunuhan. Ni kalau nak tengok ayat yang lain yang maksud ini, dan surah Al-Ahzab. Al-Ahzab Allah terangkan berkenaan dengan orang munafik. Allah nyatakan walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la atauha. Hai apa kejap apa kejap? Ahzab saya orang munafik minta balik bersama perjalanan. Dia dah mula separuh, dia mula keluar tu, dia keluar sama. Tapi on the half perjalanan tu dia lari. Dia lari tinggalkan tinggalkan tentera Islam dengan Rasulullah SAW, patah balik ke Madinah. Mula-mula keluar tu dia ada sama.
Tapi dalam perjalanan tu dia akan lari. Okey, lari. Okey. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke 14. Jadi kalau kita baca awal sikit. Okey, nak bahas perkataan fitnah tadi, bukan fitnah maksud dia apa? Fitnah tuduh orang tanpa bukti. Okey. Macam dalam ayat yang lain ada maksud dia membunuh orang Islam. Dia panggil fitnah juga. Okey, pembunuhan. Membakar orang hidup-hidup. Itu kata fitnah tu. Baik. Allah nyatakan mana berkenaan dengan ahli Ahzab tu, ambil ayat 11 Allah nyatakan, wa idh yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim marad. Dan ketika berkata orang munafik dan juga orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidak menjanjikan kita Allah dan Rasulnya kecuali tipu je. Ni dia cakap itu direct dia cakap. Wa idh qalat ta'ifatu minhum, dan ketika mana berkata satu kumpulan di kalangan mereka, ya ahli Yathribah, wahai ahli Yathrib Madinah, la muqama lakum farji'u, tiada ketahanan untuk kamu tak boleh hadapi tentera yang datang tu, farji'u, baliklah. Wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya, dan minta izin sekumpulan di kalangan mereka ni pada Nabi, diminta pada Nabi izin untuk balik. Yaqulun, mereka berkata, inna buyutana aurah, rumah kami itu adalah aurat kami. Kalau musuh masuk ni tak jaga rumah, dalam tu ada aurat kami, maksudnya ada isteri kami, ada sekian, jadi kira macam aurat kami. Allah kata wa ma hiya bi aurah, bukan aurat pun. Yuriduna illa firara, tiada mereka inginkan kecuali apa? Lari. Mereka lari je sebenarnya. Tidak mereka inginkan kecuali lari. Walau dukhilat alaihim min aqtariha, kalau dimasuki mereka ni kepada mereka daripada penjuru-penjuru Madinah tadi. Thumma su'ilul fitnata, kemudian mereka diminta untuk kufur. Al-fitnah tu kufur. La atauha, mereka akan datangi kekufuran tadi. Mereka akan ambil kekufuran berkenaan, lafazkan kata-kata kufur. Wa ma talabbathu biha illa yasira, mereka tak tangguh-tangguh untuk berkenaan untuknya kecuali sedikit je, sekejap je. Tak ada macam patut tak cakap, tak ada. Orang tu minta terus dia bagi kekufuran punya pengiktirafan. Ni fitnah itu bukan maksud dengan apa? Maksud yang inilah macam kita sering nakkan itu apa? Tuduh orang tanpa bukti. So fitnah ni apa? Kekufuran. Kadang-kadang bala, ada kadang maksud ujian, tapi kadang juga maksud dengan maksud inilah ni yang paling banyak sekali adalah kekufuran. So jangan lagi baca bila orang tuduh kita tanpa bukti, cakap pada orang berkenaan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Salah. Faham? Okey. Kalau dah belajar dah, aib. Kalau dah belajar tak reti juga, aib. Kalau belajar pakai juga idea tu, anda telah memalukan saya. Baik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dan berterusanlah mereka akan memerangi kamu. Hai Muhammad, kamu umat Islam, engkau dan juga orang Islam, mereka akan perangi hatta yaruddukum an dinikum, mereka akan berterusan memerangi kamu sehingga mereka kembalikan kamu, patah balikkan kamu daripada agama kamu. Jika mereka mampu. Jika mereka mampu, mereka nak benda berkenaan. Itulah kehendak mereka yang mereka inginkan. Kalau boleh mereka nak supaya kita ni kufur balik, patah balik daripada pendirian kita kepada tauhid, balik kepada fahaman ataupun apa yang mereka nak daripada faham-fahaman yang salah. Kalau boleh mereka nak sangat benda berkenaan. So, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala apa yang ayat awal sebelum kita ambil dulu, ada Allah Ta'ala ceritakan pada kita dalam ayat yang dalam ayat yang ke juzuk pertama ke juzuk kedua? Juzuk pertama. Bukan, dia datang dekat ayat yang okey. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Okey, ayat 105. Allah nyatakan ayat 105 surah Al-Baqarah. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, tidaklah suka, tidaklah gemar, wadda yawaddu, tidaklah suka, tidaklah gemar, alladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir kan ahli kitab,
Walal musyrikin, nanti tidak juga dengan musyrik. Ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum, bahawa diturunkan ke atas kamu dari Tuhan, daripada kebaikan, daripada wahyu ataupun hidayah dari Tuhan kamu. Mana dia tak suka kalau boleh jangan turun pada kamu sebarang hidayah. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, sedangkan Allah Taala lah milih untuk dengan rahmatnya sesiapa dia kehendaki. Dia yang turunkan wahyu pada Rasulullah SAW atas kehendak dia. Tak siapa boleh sepatutnya memilih untuk kata kenapalah tidak pada orang lain, kenapa dia orang yang dapat, kan? Wallahu dzul fadlil azim. Allah Taala ada kelebihan yang besar. 105. 109 akan ulang sekali lagi. Allah nyatakan wadda katsirun min ahli kitab, suka kebanyakan dengan ahli kitab, law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara, kalau mereka boleh nak patah balikkan kamu daripada setelah iman kamu jadi kafir balik. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, kerana hasad daripada diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, sudah nyata pada mereka ni apa? Kebenaran. Mana mereka nak kalau boleh kamu kufur balik. Mana macam mana kita kata kalau tak ada orang baik, ini idea dia. Kalau tak ada orang baik, semua orang jahat, semua orang melakukan benda maksiat, so, jadi nanti Tuhan tak ada siapa nak diisikan dalam syurga. Jadi ataupun nanti bila Tuhan nak berikan ganjaran, nanti semua orang macam ni salah, ni salah, ni salah, ni salah, so jadi tak ada siapa. Setelah sikit Tuhan terpaksa masukkan semua sekali. Tahu macam demonstrasi. Maksudnya kalau semua sekali keluar ramai sangat, penjara tak muat. Dia ada idea macam tu. Kalau ramai sangat, mana muat penjara? Jail tak muat. Nak tangkap 100 orang, nak muat mana? Nak sumbat kat mana? 1,000 orang? 5,000 orang? Memang tak muat lah. Sebab tu keluar ramai-ramai. Jadi kalau dia kata dalam konteks ini, yang golongan yang musyrikin ataupun golongan ahli kitab ni, dia nak kalau boleh tak ada siapa patuh pada Tuhan, supaya last kali nanti Tuhan macam terpaksa, dia lupa sebenarnya neraka Allah Ta'ala besar. Neraka Allah Ta'ala besar. Besar sangat. Neraka Allah Ta'ala besar. Besar sangat. Kita kata kerana jumlah makhluk masuk neraka dengan syurga ni, ratio dia 1,000. 1 in 1,000. Satu dalam syurga, 109 dalam neraka. Dan kemudian ahli neraka pula sebatang gigi besar bukit Uhud. Besar bukit Uhud. Mana gigi besar bukit Uhud? Gigi besar bukit Uhud. Bukit Uhud. Geraham tu gigi lah. Akak sebut juga kena. Apa beza dia? Gigi lah, kan? Sama aja. Kalau ikut besar lagi geraham daripada gigi depan ni. Okay. Masa dia besar bukit Uhud, sebatang gigi. Lepas tu setiap ahli neraka menjual neraka, jatuh 70 tahun tak sampai dasar. Besar mana neraka tu? Bayangkan. Kalau makhluk tu besar, kita saiz kita 70 tahun tu kita tahu okey lah. Lepas tu, tapi yang masuk jatuh tu besar dan 70 tahun junam tak sampai ke dasar lagi. Mana itu dasar neraka? Mana besar neraka ni? Jangan pening kepala. Macam kalau kita ramai-ramai jahat nanti Tuhan tak ada muat. Jadi tak muat, keluar balik lah, tak jadi hukum. Mana ada? Itu kadang-kadang ada idea tadi yang diorang ada adalah supaya semua orang jadi kufur macam mereka, supaya Tuhan tak ada makhluk yang disayangi dan sebagainya. Itu masalah, salah. Bahkan mengikuti mereka ahli kitab ni atau golongan musyrik ni, golongan kafir ni, Allah Taala berikan amaran dalam Quran Karim. Dalam Al-Quran surah Al-Imran. Al-Imran ayat ke-100 dan 149. 100 dan 149. Dan ayat ke-100 Allah Taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, kalaulah kamu ni taati, kamu ikuti satu kumpulan di kalangan ahli kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, dia akan kembali kamu setelah kamu iman kamu ni, kamu akan jadi kafir. Surah Al-Imran ayat 100. Minggu 8, 9. Yang depan, yang buka. Okey. Ayat 100, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, kalau kamu taati satu kumpulan di kalangan ahli kitab, orang yang diberikan mereka ni kitab,
yaruddukum ba'da imanikum kafir, mereka kembalikan kamu setelah iman kamu kepada menjadi orang-orang yang kafir. Ayat 149 Allah Ta'ala nyatakan tentang orang-orang yang orang kafir. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman juga, in tuti'u ladzina kafaru, kalau kamu taati orang yang kafir, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan kembali kamu daripada pendirian kamu, fatanqalibu khasiran, kamu akan berakhir dengan apa? Kerugian. Dua-dua sekali. Mana jangan ikut ini, jangan timur atau barat. Salah seorang penceramah daripada Mesir, dia buta, Abdul Hamid Coach, dia terkenal sebagai khutbah dia antara paling bersemangat lah sepanjang sejarah. Hebat. Dia baca dua ayat ni. Mana dia bagikan yang pertama tadi kepada mengikuti barat. Yang kedua tu ni 149 ni mengikuti timur. Timur ketika tu maksudnya ketika zaman dia berucap tu, timur tu adalah apa? Rusia, komunis. Yang banyak sebagai pemimpin Arab ni suka sosialis sebagainya, punya idea. Satu kumpulan pergi ikut para Western, mana barat, mana yang kita kebanyakan ahli kitab. Yang mereka ni apa, contoh macam White House dan sebagainya, taati mereka. Maka mereka kembali kamu kepada iman, selang iman kamu balik kamu kepada kafir. Yang ini kalau kamu ikut mereka, kamu akan rugi. Kata kali khasirin, kamu akan kembali akhir dengan apa? Kerugian. Memang mereka nak kalau boleh kita ni jadi macam tu, jadi macam diorang, tak percaya Tuhan. Kita ikut seruan apa yang kita nak pada seorang manusia tu, kita ajak kepada Islam supaya dia tinggalkan benda haram. Taati hanya pada Allah Ta'ala, bukan sembah kita. Bila kita dakwah orang untuk masuk Islam, yang kita nak ada orang berkenaan adalah apa? Dia taati hanya Allah, takut hanya Allah, harap hanya Allah. Yang kita benci orang yang kita tu menyekutukan Allah Ta'ala, buat benda khurafat dan juga tahyul, bukan supaya dia ikut kita. Bukan lepas tu datang sini kan kita sekat orang supaya ikut, daripada ikut benda-benda yang sesat. Bukan maksudnya supaya tu datang yang setaklim pergi tonggok kat sini pula. Datang sini, kami lah ustaz-ustaz kat sini. Tak ada. Kan tak kenal pun tak ada masalah. Ni pergi jalan-jalan kita kenal, masalah juga kan. Nak jalan pun payah. Nanti kenal jadi masalah. Sebenarnya itu matlamat asal ibadat ataupun kita panggil dakwah dan Islam ini untuk mengeluarkan manusia, penyembahan semua manusia pada penyembahan Allah Ta'ala, dan daripada kesempitan agama pada keluasan dunia dan akhirat, daripada kezaliman kepada keadilan. Maksudnya benda tu bukan kembali kepada faedah sesiapa. Maksudnya kalau kata pendakwah, da'i dan Islam ni, mana pendakwah dan Islam ni atau meneruskan kerja para nabi, para ulama, mereka tak pernah minta pun dengan apa mereka kerjakan sebarang balasan untuk dunia ini. Tak payah pun, tak kenal pun tak apa. Maka ramai di kalangan para ulama dahulu kita tahu cuma nama aje. Tak ada pun kubur dia sampai sekarang ni dia agungkan, dia nyalakan api, tak ada. Kan untuk kita kata buat kerajaan tahunan, itu tanya tak menghormatilah nak ulama tadi. Banyak tak. Mana tak perlu kan? Mereka tak perlu benda berkenaan. Jadi perluan mereka adalah apa? Apa ajaran tadi sampaikan, kita ambil iktibar. Itu mereka nak kalau boleh. Tak ada lebih dari itu. Sebab kali kita baca dalam kitab-kitab karangan para ulama, ketika muqaddimah, mereka kata apa? Semua Allah menafaatkan hasil kerjaku untuk Islam dan umat Islam. Kan supaya Allah Ta'ala akan menjadikan ini sebagai tempat apa, supaya aku jadi orang puji aku, sanjung. Tak pernah. Tak perlukan pujian manusia, sanjungan manusia. Kerana matlamat asal mereka adalah apa? Allah. Sebab itu kita kata tak ada mereka nakkan kepada berkenaan. Tapi ialah, dan apa ruginya bila manusia itu masuk Islam? Tak rugi apa? Dignity, pride dia ada. Benda haram yang merosakkan badan dia tak makan. Kan bahkan maruah dia terjaga, akhlak dia terjaga, makanan dia terjaga, penglihatan mata dia terjaga. So, apa benda dia rugi sebenarnya? Tak ada rugi apa. Tapi orang tak suka, macam golongan apa yang kita panggil macam musyrik ataupun kafir, tak suka. Dia anggap benda tu macam nanti kita kata kita better daripada others. Memang better lah. Memang kita lagi baik dari orang lain berdasar pada benda berkenaan. Apa ajaran Islam tu menjadikan kita lebih baik daripada siapa-siapa pun. Tetapi bukan untuk berbangga. Tak bangga pun. Tapi itu adalah ajaran Islam, kita buat kerana Allah Ta'ala. Bukan nak praising daripada manusia. Tapi orang kata macam tu, orang Islam tu, dia ingat dia baik sangat lah tu, tak minum arak. Dia ingat dia baik sangat lah, tak berzina. Dia ingat dia baik sangat lah. Sebab kenapa bila nak burukkan Islam, timbulkan tajuk militan. Sebab tu timbul tajuk minum arak. Tak boleh. Orang Islam ni mabuk, tak pernah keluar. Suka berzina, tak dapat. Suka last kira apa? Tak boleh. So last kira apa? Militan. Itu diburuk. Pasal tak? Side dia dalam Islam ni pusing balik. Kalau tengok angle mana dia orang nak serang Islam,
Nak pusing dengan masalah akhlak dan takkan menang. Pasal hampir 2 bilion manusia kat dunia ni tak minum arak, tak berjudi, tak berzina, tak ni dan sebagainya, hanya kerana iman kepada Allah Ta'ala, hanya kerana Islam. Dan pakaian hygiene, kan, tak ada kotor dan sebagainya, kerana Islam. Mana cabut bulu ketiak, kan? Hanya kerana Islam. Kuku tak panjang-panjang, hanya kerana Islam. Kau tidak semua orang panjang. Seorang ni untuk kau hidung, yang ini untuk apa tak tahu, kan? Tu kadang-kadang kalau pergi ke loyat tu, tuan-tuan pergi bagi telefon untuk repair tu, tahu tak? Dia benda tu ada jual. Untuk compact antara apa, handphone tu punya tepi tu, ada jual lah alat dia. Tapi budak-budak Cina yang biasa berniaga tu, dia kuku panjang. Tapi tuan-tuan kena tahu, kuku tu 2 guna. Satu guna untuk telefon, satu guna kuku hidung. Kalau tuan-tuan punya telefon telah digunakan, telah dibetulkan, bersih lah, lap lah dengan apa anti-defection ke antibakterial ke apa, dia sapu lah. Macam benda tu 2 guna. Kan kita kata benda tak senonoh, kadang-kadang benda tu tak senonoh tadi hanya kerana kepercayaan Islam tidak wujud pada bangsa berkenaan. Tu je. Macam mana kita bangsa tadi, suka menipu dan sebagainya, balik sekian, menyaga menipu, bukan kerana cuma Islam. Dan Islam tak ada saranan untuk orang tu makan benda haram. Faham tak? Jadi kalau orang tu Islam baik, elok, tapi orang tak suka, kenapa? Tu dia serang angle, tak kata Islam ini suka makan rasuah. Tak. Islam ini suka sekian. Dia takkan boleh masuk angle tadi. Pasal yang buat tadi cebesan kecil daripada manusia yang berdosa. Tapi yang lain tak. Kebersihan. Jadi serang Islam arah mana? Keluarlah militan lah, teroris lah dan sebagainya. Lain tak ada. Modesty, kesopanan, Islam best. Tak ada lagi lebih baik daripada Islam. Tapi tak suka sangat. Kenapa? Dia orang tabi'i yang tak jadikan. Dia sebut wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka kan berterusan perangi kamu hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka patah balik kamu daripada agama kamu. Ini stata'u, kalau mereka mampu. Kalau boleh mereka akan buat. Ini berulang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Memang mereka nakkan supaya kita tinggalkan agama ni. Jadi bila kita membuat apa-apa perjanjian dengan mereka, kena fikir side yang Allah Ta'ala letak ni, angle yang Allah Ta'ala letak ni kena fikirkan. Pasal mereka tidak akan kata macam kami, we come in peace, we are not forcing you to live Islam. Islam is good, but belakang lah. Tapi kan Islam ni, mana ada dunia dekat dunia ni tempat orang bukan Islam atau orang bukan Muslim, kan, bukan yang memegang kuasa, tapi kekayaan tu letak kat bangsa lain. Mana contoh macam Tanah Arab tak berjaya. Tuan-tuan tengok siapa Cina try buka Chinatown, gagal, mati, tak pernah. Tapi dekat Malaysia ni, kita kata dekat tanah orang Islam ni, kerana Islam, seorang Muslim boleh seorang bukan Islam boleh buka kedai dan kampung Islam, dan dia menjaga hidup, tak ada siapa kacau. Betul? Makan kaya pun. Bagi seorang Muslim takkan boleh buka kedai dekat kampung bukan Islam. Tunjuk satu kedai berjaya, saya tengok, dalam kampung orang Muslim. Ini kita kata yang ditunjukkan apa? Kerana akhlak Islam. Islam ajar jangan kacau orang. Jangan kacau orang. Dia cek rezeki. Mana rezeki dia banyak, itu Allah Ta'ala beri. Biarkan. Tak disuruh kita dengki dengan orang yang bukan Islam kerana ada harta. Tak pernah diajar. Maka kita diajar dengan Islam ni, ini dunia untuk mereka. Faham tak? Ini Rasulullah SAW ajar. Dunia untuk mereka. Tak usah pening kepala. Macam habislah kita, habislah. Tak ada. Dunia untuk mereka. Kita ada ganjaran akhirat yang lebih besar. Usahakanlah, carilah apa rezeki dengan cara baik. Jangan sekali-sekali bagi kita rasuah, jangan sekali. Tak payah. Tak perlukan benda berkenaan. Kalau orang bukan Islam berasuah kerana dia tak ada sebarang apa masalah dekat situ, kerana agama dia tak pernah sekat. Tak pasal bahkan nak masuk syurga pun bayar. Kan? Nak masuk syurga tok mak kau lepas dah, tapi raja neraka minta bayar. Bayar. Sungai tak ada entah sungai tak ada sampan. Bayar. Itu agama mereka. Mana bayar, sentiasa bayar. Mana kerja tak bagus pun bayar. Kalau duit banyak, masuk syurga lepas mati. Kalau duit tak banyak, masuk neraka lah. Itu idea mereka ada. Kita dan Islam ni tak ada. Kita idea kita, setiap manusia itu sama. Tak kira ada harta ke tak ada harta, duit banyak ke tak ada duit banyak, amal dia tak cukup, maka Allah Ta'ala dia akan kena. Kalau tak nak ampunkan, Allah tak nak ampunkan, terpulang Allah Ta'ala. Tidak ada benda lain kita akan mencampur di situ. Nampak? Tak ada. Jadi segi nilai tadi, kita tahu akhirat itu yang utama, bukan dunia. Terlepas pada bukan Islam, dunia tadi kita tak pernah pening kepala. Macam mana kita nak rampas balik? Tak payah. Usah pening kepala. Kalau patut benda tu dapat pada kita, Allah tak nak bagi. Kalau tak nak sekat, maksud dia bukanlah hak kita.
Tapi effort kerja cari makan dengan halal, buat. Jangan sekali-kali khianat. Jangan kita mungkir janji. Jangan. Itulah di antara asas Islam. Baik kalau Islam semua manusia ni. Tapi semua orang tak nampak pula tu, kenapa keluarkan? Itulah side buruk Islam tadi dikeluarkan dengan cara pelik. Macam teror Islam. Inilah lah, sekian sebagainya. Kalau sebenarnya tak jumpa pun. Bagaimana buruknya Islam? Tunjukkan. Tak ada. Kita kan suruh orang tu sembah ustaz. Bila masuk Islam dia kena pergi kat masjid negara sembah mufti. Mana ada? Ada? Tak ada kan? Jadi asas dia tidak timbul di situ berkenaan dengan masalah keuntungan peribadi siapa. Bahkan semuanya balik pada apa? Hanya kepada Allah. Okey? Wa may yartarid minkum an dinihi, dan barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, fayamut, dan mati. Murtad dan mati. Ikut arahan orang kafir tadi, mati. Wa huwa kafirun, mati dengan keadaan kafir sebelum bertaubat. Faulaika habitat a'maluhum fil dunya wal akhirah, maka mereka itulah orang-orang yang gugur amalan-amalan mereka di dunia dan juga akhirat. Habis, tak ada satu benda bertinggal. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah orang-orang mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka dalam neraka mereka kekal. Mati kafir. Kalau sempat bertaubat, Allah Ta'ala boleh terima taubat berkenaan. Jadi kalau mati dengan kafir, tak ada sebarang kemaafan di situ. Bahkan semua amalan yang dibuat akan gugur. Pasal kita kata dari akhirat nanti, yang orang ada timbangan amal adalah orang yang tak kafir kepada Allah SWT. Orang yang ahli tauhid saja akan sampai kepada mizan. Orang yang sembah Allah Ta'ala tapi buat dosa, sampai mizan, sampai sirat. Dia pasal macam mana ada manusia masuk syurga tanpa hisap. Mana-mana musyrik, mana-mana orang kafir akan masuk neraka tanpa hisap. Sembah selain Allah Ta'ala, masuk neraka tanpa hisap. Tak ada hisap-hisap, tak ada tunggu dulu. Macam kontra balik, kufur banyak ni, baikan banyak ni. Tak, gagal semua sekali, gugur. Sebab kita kata dalam perkara ni, kalau dia kata orang tu Muslim tapi buruk perangai dan sebagainya, ialah dia akan hukum Allah Ta'ala, tapi untuk keluarkan dari Islam tidak sekali-kali. Tapi kafir buat baik banyak, tak akan masuk kepada syurga Allah Ta'ala sama sekali. Sama sekali. Mati dengan keadaan kafir, sama sekali tak akan dapat. Ya? Hum fiha khalidun, mereka dalam neraka akan kekal. Ini kekal yang tidak akan keluar langsung. Allah Ta'ala nyatakan innal ladina amanu, sungguh orang yang beriman, wal ladina hajaru, dan juga orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini maksud dia dekat sini gandengan iman dengan amal. Maksud dia iman sahaja tak cukup, kena ganding dengan apa? Amal dia hijrah dan juga jihad, yang perlu kepada kepayahan, keletihan. Macam tuan-tuan sekalian juga lah, beriman, beramal. Amal kita apa? Belajar. Dengan belajar tadi kita susah, letih, penat dan sebagainya. Di situlah nilai sebenar kita. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka telah mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Yang betul-betul rahmat Allah Ta'ala inginkan oleh orang-orang macam tu saja. Pasal yang lain tadi, yang buat kata ada iman tapi tak ada amal, maka tidak dikira mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dan bahkan kerana itulah iblis diusir daripada rahmat Allah Ta'ala, dilaknat itu dengan usiran kepada rahmat Allah Ta'ala, kerana dia percaya Allah Ta'ala Tuhan, tahu Allah Ta'ala berkuasa, tapi dia tentang arahan Allah Ta'ala, tak ada amal. Iman ada, amal tak ada. Percaya Allah Ta'ala Tuhan ada, tapi ketaatan pada perintah Tuhan tidak ada. Maka dengan sebab itu dia diusir rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab itu kita diberikan orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah Ta'ala. Orang-orang macam ni sajalah yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jelas Jadi ayat berkenaan benar Ibnu Katsir pun letakkan pendek saja. Pasal dia kata bahasa ayat ini jawapan kepada apa yang tohmahan yang dilemparkan oleh golongan musyrik kepada orang Islam yang menyatakan mereka ini berperang. Sebenarnya orang tak tahu diorang perang dalam bulan Rejab ataupun Jamadil Tsani. Bukan intentionally mereka nak berperang dalam bulan Rejab, tapi tak pasti hari itu hari apa. Tapi pertempuran berlaku, pembunuhan pun terjadi, tapi tak tahu mana satu. Tapi Allah Ta'ala berikan jaminan bahawa perbuatan mereka tadi berbanding dengan apa yang dibuat tadi oleh orang musyrik, lebih teruk lagi apa yang dibuat oleh musyrik. Bahkan yang dikenaki benda fitnah, benda paling besar berbanding pembunuhan adalah apa? Kekufuran. Bunuh tu teruk dah, tapi apa? Kufur tu lagi dahsyat. Kufur tu lagi besar berbanding dengan pembunuhan. Jelas? Ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam. Dia wallahu a'lam tu mana soalan Dia biasa wallahu a'lam, dia ada soalan. Okey.
Tak ada apa Kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.